எங்க அண்ணனுக்கு பதிலா நீ செத்திருந்தா குடும்பம் நிம்மதியா இருந்திருக்கும். Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sebuah film berjudul Asuran tahun 2019 akan menceritakan tentang seorang petani yang lemah dan selalu mengalah. Namun saat keluarganya diganggu, si petani seketika berubah menjadi sosok lain yang sangat-sangat mengerikan. Film ini dibintangi oleh aktor film Ryan yang kemarin sudah saya rangkum. Nama aktornya Danus, aktor Tamil yang cukup terkenal, bahkan sempat main di film The Gray Man bareng Ryan Gosling, Chris Evans, dan aktor Hollywood papan atas lainnya, sehingga aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Pasti sangat keren dan mengundang hormon adrenalin, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetris, kemudian seserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. தெக்கூர் பக்கத்துல வடக்கூர் வடக்கூர்ல இருந்து வந்து Berlatar di sebuah pedesaan di salah satu wilayah India, kisah akan berfokus pada seorang ayah sekaligus suami bernama Siva Sami atau lebih dikenal dengan nama Siva. Ia memiliki 3 orang anak yang kebetulan anak tertuanya yang bernama Murugan saat ini sedang dijodohkan pada seorang gadis desa tetangga yang sejak pandangan pertama Murugan sudah terpesona oleh gadis cantik tersebut. Selesai acara perjodohan, malamnya Siva dan kedua anak lelakinya terlihat sedang menjaga kebun milik mereka dari binatang liar, di mana anak kedua Siva yang bernama Bara pun tak sengaja melihat seekor babi hutan yang berpotensi merusak tanaman, sehingga dengan cepat Siva dan kedua anak pun langsung melakukan perburuan, dan inilah yang terjadi. Ya, sungguh naas nasib anjing peliharaan mereka yang harus mati setelah kesetrum pagar kawat milik seorang juragan, sehingga keesokan paginya Siva dan beberapa warga pun mendatangi rumah si juragan untuk mempertanyakan tentang kawat listrik tersebut. நான் ஒன்னும் பொது இடத்தை சுத்தி கரண்ட் வைக்கல, சட்டப்படி நான் வாங்கின காட்டை சுத்தி தான். ராத்திரில நீங்க கரண்ட் வச்சீங்க, நான் அடிபட்டு செத்து போச்சு. இதுக்கப்புறம் நாங்க நீங்க எல்லாம் தாண்ட கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் வெளியில கரண்ட். Dari semua warga, hanya Murugan lah orang yang paling berani bersuara kepada si juragan agar segera melepaskan pagar setrum tersebut. Namun jawaban si juragan justru malah semakin membuat geram semua orang. Namun karena Siva dan warga hanyalah petani biasa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. வெள்ளாம தான் முக்கியம், அப்படிதான் கரண்ட் வைப்பேன். இதுல மனுஷன் செத்தா என்ன, நாய் செத்தா எனக்கு என்ன? Keesokannya, si juragan pun dikejutkan dengan pagar setrumnya yang dirusak, yang ternyata itu dilakukan oleh Murugan yang sudah kepalang kesal dengan kesombongan si juragan yang selalu bersikap sok berkuasa di desa mereka. Beberapa hari kemudian si juragan kembali berulah, namun kali ini dilakukan oleh putranya bersama dengan anak buahnya yang dengan seenaknya mengambil air dari sumur milik Siva dan keluarga. Menurut mereka, air itu adalah milik umum, sehingga terjadilah sedikit perdebatan yang berakhir dengan ketegangan yang tepat saat si ibu nyaris dihajar, tiba-tiba muncullah Murugan dan inilah yang terjadi. Gara-gara kejadian itu, Murugan pun langsung digelandang ke kantor polisi, di mana esok paginya Siva mendatangi si juragan bersama dengan para dewan desa untuk membicarakan terkait putranya, termasuk sumur yang jadi sumber perselisihan. Jadi ternyata si juragan ini sudah membeli hampir semua tanah para petani yang ada di desa ini untuk nantinya akan dibangun pabrik, toko, dan bangunan-bangunan modern lainnya. Dari semua petani yang sudah menjual tanahnya, hanya Siva lah yang tidak memberikan tanahnya termasuk sumur yang kebetulan berada tepat di tanah miliknya, sehingga si juragan pun berusaha merebut sumur tersebut dengan melobi para dewan desa yang memang lebih dekat dengannya. Perihal Murugan yang saat ini ditahan di kantor polisi, si juragan tidak akan pernah mencabut laporannya karena Murugan sudah menghajar putranya, kecuali
terkecuali satu syarat yang harus Siva lakukan, yaitu sujud di bawah kakinya termasuk kaki semua orang yang ada di desa ini. Tiga jam berbaring di kaki seluruh warga desa, Siva pun pulang dengan tubuh lemas, di mana sang istri diminta untuk jangan beritahu Murugan tentang apa yang sudah dilakukannya demi menjaga emosi putra mereka agar tidak berulah lagi. Malamnya Murugan pun pulang dengan wajah babak belur setelah dihajar oleh para polisi suruhan si Juragan, di mana Bara yang bolho pun malah memberitahu tentang ayah mereka yang disuruh si Juragan untuk berbaring di bawah kaki seluruh warga desa, sehingga mendengar ayahnya dipermalukan seolah tak punya harga diri, Murugan yang marah pun diam-diam mendatangi si Juragan saat sedang berada di toilet umum untuk balik mempermalukannya dengan menamparnya menggunakan sendal jepit. Si Juragan pun terus kepikiran tentang kejadian tersebut. Ia merasa tidak terima dipermalukan seperti itu, tapi juga malu jika harus ngomong kepada anak buahnya, sehingga si Juragan yang licik pun menyewa sekelompok pemburu yang juga nyambi sebagai pemburu bayaran untuk menghabisi Murugan secara diam-diam. Dan ya, Murugan pun dijebak oleh para pemburu dengan cara dikait lehernya dengan kawat, di mana Bara yang tidak berdaya pun disuruh untuk lari, sementara Murugan harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Beberapa saat kemudian muncullah Siva yang datang ke lokasi, namun Murugan sudah menghilang entah kemana. Ditemani paman dan si Bara, Siva pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, tetapi karena mereka lebih pro kepada si Juragan, Siva pun harus pulang tanpa mendapat bantuan. Keesokan paginya, si ibu tak sengaja melihat burung-burung yang terbang di atas lahan luas, sehingga dengan cepat Siva dan warga pun mendatangi lokasi tersebut, yang ternyata burung-burung itu sedang memakan jasad Murugan dengan kondisi tanpa kelapa. Siva dan sang istri yang bernama Pacaya pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, seperti kita tahu, aparat di desa ini lebih memihak kepada si Juragan dan tak menunjukkan sedikit pun kepedulian kepada petani biasa seperti si Siva ini. Selama berhari-hari, Siva dan Pacaya pun tenggelam dalam kesedihan yang membuat mereka seolah tak punya semangat hidup. Sampai-sampai anak bungsu mereka yang perempuan pun harus diurus dan diasuh oleh Bara, anak kedua mereka. Tak tega melihat orang tuanya terus larut dalam kesedihan, Bara yang terbiasa membuat peledak untuk mengusir hama liar pun diam-diam membuat beberapa peledak untuk membalas dendam kepada si Juragan dan mulai mencari waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Pacaya sendiri baru memberitahu Siva tentang gerak-gerik anak mereka yang mencurigakan dan sempat menemukan beberapa bahan peledak di gudang yang hilang, di mana Siva bisa langsung menyadari jika Bara anaknya berniat membalas dendam kepada si Juragan. Tepat saat Bara sudah menemukan waktu yang pas untuk beraksi, muncullah Siva yang melihatnya dari belakang dan langsung mematikan lampu jalan agar anaknya tidak ketahuan. Selesai menikam si Juragan, Bara pun berlari sambil melemparkan peledak kepada orang-orang yang mencoba mengejarnya. Sementara Siva sendiri terlihat sudah sampai di rumah dan meminta keluarganya untuk segera berkemas dan pergi dari tempat ini. Setelah menceritakan tentang putra mereka yang berulah, muncullah Bara yang baru pulang dengan wajah tanpa dosa. Sempat menampol wajah Bara yang pica capekeun, Siva pun meminta kakak iparnya alias si paman untuk membawa istri dan anak perempuannya menuju rumah sahabat lama Siva di desa tetangga. Sementara Siva dan Bara sendiri akan menggunakan jalur yang berbeda, yaitu hutan, demi menghindari para polisi dan anak-anak buah si Juragan.
Di kediaman si juragan sendiri terlihat putra sang juragan yang bernama Vijay baru mendapat informasi terkait salah satu warga yang sempat melihat Bara menjadi pelaku penikaman ayahnya, sehingga Vijay dengan cepat menyuruh sang ajudan untuk temui kelompok pemburu dan perintahkan mereka agar melakukan pelacakan terhadap si Bara. Kembali ke Siva dan Bara yang sedang kukucubukan melintasi walungan atau sungai, di mana saat mereka sudah sampai di seberang, Siva menunjukkan kecerdasannya ketika menyuruh sang anak untuk jalan mundur sehingga para pengejar akan kesulitan melacak pelarian mereka. இவனுங்க மேலேறி போன தடம் ஒன்னத்தையும் காங்கல உள்ளதான் இறங்கி போயிருக்கானுவோ சொன்ன மாதிரி கூட்டு போன குடியாருங்க கிடையாது. Beberapa saat kemudian mereka berdua akhirnya sampai di Bukit Bebatuan. Siva menyuruh putranya untuk istirahat karena esok pagi mereka akan melakukan perjalanan panjang menuju sahabat Siva yang berada di desa tetangga. Bersamaan dengan itu, paman Picaya dan anak bungsu Siva terlihat masih dalam perjalanan. Mereka sempat menemui kesulitan ketika salah satu kambing ternak yang mereka bawa lepas ke tengah jalan. Beruntung, hal itu tidak menjadi berkepanjangan dan para polisi langsung pergi saat itu juga. Tiba di tempat yang dituju yaitu desa tetangga, istri dan anak bungsu Siva pun sempat diamankan di salah satu rumah warga. Namun karena anak-anak buah Siva bertindak brutal dan mengancam akan menghabisi siapapun yang melindungi keluarga Siva, istri dan si bungsu pun terpaksa harus pergi dari desa tersebut. Keesokan paginya, Siva dan Bara terlihat sudah melanjutkan perjalanan menembus ladang jagung dan perbukitan. Setibanya di desa tetangga, Siva menyuruh Bara untuk menunggu sebentar, sementara ia akan menemui salah satu warga untuk menanyakan terkait keberadaan istri dan anak bungsunya. Dan betapa terkejutnya Siva saat mendengar jika istri dan anak bungsunya sudah pergi dari sana sejak semalam, di mana si warga meminta maaf tidak bisa membantu Siva dan keluarga setelah mendapat ancaman dari para anak buahnya si Vijay ini. Saat kembali ke tempat semula, Siva tidak menemukan Bara di sana, yang setelah mencari ke sana kemari, ternyata si koplok Bara malah sedang asik membakar seekor kelinci dan mengaku sangat lapar. Sontak hal itu membuat Siva menjadi sangat emosi karena gara-gara Bara lah keluarganya menjadi kesusahan seperti ini. Apalagi sekarang tidak diketahui kemana ibu dan adiknya pergi. Bukannya diam dan sadar diri, Bara yang tak terima dimarahi pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Dan tiba-tiba ya, entah siapa sebenarnya Siva di masa lalu. Ia yang sudah menggunakan penutup kepala pun menghajar semua pemburu hanya sendirian saja, meski sempat mendapat kesulitan beberapa kali. Dan lagi, si anjing beban Bara pun lagi-lagi menyulitkan Siva ketika ia disandar oleh ketua pemburu. Namun setelah melihat Siva terus menghajar anak buahnya tanpa henti, si ketua yang kesal pun akhirnya melepaskan Bara dan memutuskan untuk turun langsung menghadapinya. Saat Siva punya kesempatan untuk menghabisi si ketua yang jelas-jelas menjadi eksekutor dalam pembunuhan Murugan putra sulungnya, Siva yang tidak ingin ngalajur nafsu pun memilih untuk tidak melakukannya dan membiarkan para pemburu itu tetap hidup. Saat Siva sedang cuci muka di air sungai itulah, Bara pun bertanya terkait siapa sebenarnya ayah di masa lalu. Yang karena Bara terus memaksa, Siva pun akhirnya mau menceritakan tentang pengalaman hidupnya.
Dulu, sewaktu Siva masih muda, ia dikenal sebagai seorang pembuat minuman keras paling enak di desanya. Siva diangkat sebagai kepala produksi di pabrik milik majikannya berkat keahliannya yang jarang dimiliki oleh orang lain. Suatu hari, Siva pun menemui sang majikan untuk merekomendasikan sahabat dekatnya yang seorang pengangguran agar bisa bekerja di pabrik ini. Yang karena si majikan melihat sosok Siva, beliau pun mengizinkan si sahabat bekerja di sana. சோத்துக்கே வழி இல்லங்க இருபடியா வீட்ல வச்சுக்கலாம்ல சரி 2 மாசம் வச்சுப்பாரு. Si sahabat yang bernama Raju pun sangat berterima kasih atas bantuan yang Siva berikan. Ia melakukan pekerjaan apapun yang diperintahkan termasuk mengelap sendal yang akan sang majikan pakai. Seiring berjalannya waktu, Raju akhirnya naik jabatan sebagai bendahara atau orang yang megang duit pabrik dan menjadi orang paling dekat dengan sang majikan. அவனை நம்ம ஊருக்கு கூட்டு வந்தவனை முடிக்கணும். வேற யாரு மாமா எல்லாம் இந்த சிவசமியோட அண்ணன் Yang menarik adalah Raju mulai lupa diri dan lupa akan siapa orang yang sudah membantunya. Di mana saat Siva minta kasbon untuk biaya sekolah adik-adiknya, Raju dengan sombongnya mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikannya dengan alasan sedang hemat uang pengeluaran. Sehingga Siva yang emosi pun langsung menampolnya hingga nyaris menghajarnya. நான் யாரு என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் என்ன நான் தான் தராத இல்லாம உண்டை விளையிட்டு இருக்கேன் ஜோசாமி ஏய் விடப்பா ஏய் எந்தி நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்க தேவலாம் பேசிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட கேளு. இந்தா 2 ரூபா. Siva sendiri punya pacar bernama Ami yang kebetulan masih duduk di bangku SMA. Siva berjanji akan langsung mempersunting Ami setelah ia lulus sekolah. Ketulusan cintanya Siva buktikan dengan memesan sandal khusus buatan Samsul, pemilik dari Samsul Sleeper Shop yang dibuat dengan menggunakan tangan. முள்ளு இல்லு குத்திராம நல்ல எருமை தொலை தையே ஏய் குதிகால் மேடு வச்சு தானே தைக்க இந்தாப்பா நீயே தச்சுக்கோ. Alhasil, kini Ami tidak nyeker lagi pergi ke sekolah yang memang di sana itu sudah biasa ya berjalan tanpa alas kaki dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang mampu membeli sendal. Dan siapa sangka Raju berani mendatangi Ami sepulang sekolah untuk melampiaskan kekesalannya terhadap Siva atas insiden ditampol tempo hari, di mana Raju memaksa Ami untuk berjalan berkeliling kampung dengan meletakkan sandal di atas kepalanya sembari ditendang dan dipukuli tanpa ada satu orang pun yang berani menolongnya. அன்னைக்கு உன் மாமா அடிக்கும்போது Sore harinya, barulah Siva diberitahu oleh mama mertua tentang Ami putrinya yang dipermalukan gara-gara sandal pemberian Siva sehingga anjing. Disinilah darah Siva seketika mendidih dan langsung mendatangi Raju untuk membuat perhitungan. Setelah dihajar menggunakan sandal, Raju dan anak buah pun diikat pada pohon, di mana sang majikan yang baru datang pun malah menyalahkan Siva yang notabene adalah orang lama yang sudah pasti bisa dipercaya. Karena Raju pandai cari muka dan pintar bersilat lidah, si majikan pun lebih membela Raju dan meminta Siva untuk segera melepaskannya. Bahkan ketika Siva mencoba menjelaskan kronologi yang sebenarnya, si majikan malah berkata bahwa Siva tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Bahkan memecatnya secara tidak hormat atas kesalahan yang tidak Siva lakukan. அவனை அங்கேயே அடிச்சு கொன்றுக்க வேண்டாம் நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் என்ன கூடவே வச்சு. Tak terima dipermalukan, Raju atas izin dari majikan pun mengajak seluruh anak buahnya untuk membakar rumah Ami, dan inilah yang terjadi. Dan sungguh betapa sakitnya hati seorang Siva yang menemukan Ami sedang sekarat dengan kondisi tubuh tutung alias gosong. Niat mereka untuk menikah pun harus kandas gara-gara kelakuan si koplok Raju yang tidak tahu diri. Sehingga jangan salahkan Dede Inon apabila Siva langsung menuntut balas dendamnya. Baliki mama. Dan ya, Siva dengan parang tajam di tangan pun mengamuk di rumah si majikan. Ia mengancam siapapun yang berani melindungi Raju, maka nyawanya akan berakhir di tempat ini.
குடும்பத்தை கொளுத்துனவங்களுக்காக வந்திருக்கேன். Karena si majikan secara tidak langsung telah ikut terlibat dalam kematian Ami, Siva pun tak segan-segan menghabisinya juga dan... Itulah kisah hidup Siva di masa lalu sampai akhirnya pindah ke desa lain dan bertemu dengan Pacaya yang sekarang menjadi ibu dari Bara. Satu hal yang Siva sadari adalah emosinya yang meledak-ledak telah menghancurkan semuanya. Gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi, semuanya jadi kacau balau. Sehingga dari situlah Siva berubah menjadi orang baru yang selalu mengontrol emosi dan memilih selalu mengalah terhadap siapapun yang menindasnya. அது வரைக்கும் அப்பாவை குடிகாரனா ஒன்றுத்துக்கும் உதவாதவனா நினச்சிட்டு இருந்த சிதம்பரம். Siva dan Bara pun pergi ke kota dan akhirnya bertemu dengan Pacaya dan si bungsu. Karena tak bisa terus-terusan seperti ini, Siva pun berkoordinasi dengan Dewan Desa atau kalau di kita mah Kokolot alias tetua desa yang didampingi pihak kepolisian untuk duduk bersama dengan pihak dari keluarga si Juragan demi mencari solusi atas apa yang terjadi saat ini. Setelah ngobrol ngalur ngidul, Raja Singh alias pamannya Pijay pun sepakat untuk berdamai. Namun mereka mengajukan sebuah syarat jika tidak ingin ada kegaduhan lagi, yaitu ingin memiliki seluruh tanah yang Siva miliki sebagai ganti rugi atas kekacauan yang sudah terjadi. Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Siva yang pada dasarnya ingin hidup tenang pun menyetujui kesepakatan tersebut. Ia lebih baik kehilangan tanahnya daripada Bara putranya yang jauh lebih berharga dari apapun juga. இப்பமே போணுமா? இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி இருந்துட்டு காலையில போலாம்ல? இல்லம்மா, இப்போ போனா தான் சரியா. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Raja Singh dan Pijay ternyata adalah sama-sama orang licik sama seperti si Juragan. Mereka diam-diam menculik Bara saat sedang sendirian tanpa Siva dan keluarganya menyadari hal tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Siva dan keluarga sedang berdoa, muncullah salah satu warga yang teriak memberitahu tentang Bara putra mereka yang dihajar ramai-ramai oleh Raja Singh dan Pijay. Baru saja Siva bisa bernapas lega dan akan hidup tenang, emosinya lagi-lagi dipermainkan dengan fakta tersebut sehingga tanpa buang waktu, Siva langsung mengenakan penutup kepalanya dan mendatangi mereka semua. Dan ya, Siva terpaksa harus berubah menjadi sosok brutal seperti dulu lagi, di mana kali ini Siva benar-benar tidak kasih ampun pada siapapun yang berani menghalanginya. Selesai dengan beberapa kroco, Siva pun mengayunkan parangnya tepat ke leher Pijay, di mana Raja Singh sang paman pun tak bisa berkutik ketika melihat wajah Siva yang penuh dengan kemarahan. Tak terima keponakannya mati, Raja Singh pun turun tangan membantu anak buahnya. Namun karena ia bukan petarung, Raja Singh pun bisa dengan mudah disandra oleh Siva. Tapi tiba-tiba... Ya, Siva pun tersungkur setelah kena tusuk di bagian perut, di mana saat Bara anaknya yang menjadi korban, Siva pun langsung mengambil satu tombak dan berhasil menghabisi Raja Singh dari belakang. Tak lama setelah Raja Singh dan Pijay maut, muncullah si paman bersama para dewan desa yang melerai keributan tersebut, di mana Siva sendiri dengan cepat menggendong Bara untuk ia bawa pulang ke rumahnya. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, Siva pun harus pasrah saat dirinya dinyatakan bersalah dan akan dipenjara selama 10 tahun. Yang karena Bara adalah satu-satunya lelaki yang tersisa di keluarga mereka, ia pun mendapat amanah dari Siva agar selalu lindungi keluarga apapun yang terjadi. Tamat, ending yang cukup membrutalkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat mendapat cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Saya John mewakili orang-orang yang tidak sabaran mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan hitam katak Amazon. Cuau, cuau, cuau.